Kemudian tuan-tuan sekalian, nama Allah ni, tuan-tuan balik baca ayat ni, iaitu walillahil asmaul husna. Inilah ayat yang menjelaskan kalimah bismillah tadi. Ismu yang ada sebelum Allah tadi boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat 180. Maka Tuhan bagi tahu, Allah bagi tahu kita, bagi Allah itu al-asmaul husna, nama-nama yang elok, artinya menggambarkan kedudukannya baik. Fad'uhu biha, maka kamu berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Perhatikan kalimah fad'uhu biha. Fad'uhu, kamu berdoalah kepada Allah biha, dengan nama ini. Jadi kalau kita nak guna Allah, jelas ini metod yang jelas. Fad'uhu, kamu mintalah Allah itu biha, dengan nama-nama tadi. Jadi kalau nak guna Allah, gunalah dengan sifat-sifatnya sekali. Maka 99 sifat yang ada itu, selain daripada 20 sifat yang kita dah belajar itu, cover sekali 99. Jadi kalau sebelum ni kita dah cover 20 sifat. Kata orang apa nama Mu'tazilah 13 saja, tak apalah. 99 nama Allah. Ambil ayat ini, fad'uhu biha. Maka tak boleh kita ambil hu saja, kita tinggal biha. Karena hu di situ merujuk kepada Allah SWT. Ha di situ merujuk kepada sifat-sifat Allah. Lalu Allah SWT sebut tu, ini amaran kepada mereka yang nak guna nama Allah tetapi cara yang menyeleweng. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, maka kamu tinggalkan. Zaru, tinggalkan. Jangan masuk dekat, jangan pergi rapat, jangan pakai. Allazina yulhiduna, orang-orang yang cuba memutarbelitkan, memesongkan fi asma'ihi, pada nama-namanya. Kita dah sibuk nak kalimah Allah, nama Allah kita nak tinggal. Ini yang saya nak sampaikan. Bila kita pakai Al-Quran, tuan-tuan, tak ada siapa boleh pertikai. Sekarang kita faham dah? Kita faham sekarang. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, maka kamu tinggal. Dalam tafsir zaru ni utruku, tinggalkan. Alladzina yulhidun, yakni man al-hada. Apa makna al-hada? Yakni yamiluna anil haq, mereka yang cuba menyimpang daripada kebenaran. Apa makna menyimpang daripada kebenaran? Apabila tuntutan nama yang 99 itu tidak didaulatkan, tidak diagungkan, maka tak payahlah bermimpi nak pakai kalimah Allah. Itu konsepnya. Kerana sayujzauna, mereka akan dibalas maka ya'malun, apa yang selama ini mereka lakukan. Sayujzauna, mereka akan dibalas fil akhirah, di hari akhirat, maka ya'malun, apa yang mereka selama ini buat. Jadi saya nak bagi tahu sini, kalau orang guna hujah, itu orang Kristian guna lama, itu orang Sabah Sarawak guna lama, itu orang Yahudi dah guna lama. Itu bukan hujah. Sebab Quran dah sebut sini, maka ya'malun, apa yang mereka buat selama ni itu salah. Sayujzauna, mereka akan dibahas, mereka akan dibalas. Mereka akan dibalas juga. Ini jadi hujah-hujah yang tuan-tuan bawa, yang saya dengar, semua hujah-hujah yang tidak bertolak, boleh katakan hujah-hujah yang ke arah itu, hujah-hujah yang tidak mengambil kira tuntutan-tuntutan seperti ini. Maaf tuan-tuan, saya hanya menerangkan maksud Al-Quran. Sebab itu dalam perbincangan kita tak akan bawa pun kata Imam Ghazali, kata Yusuf Qaradawi, kata orang tu, kata orang ni, kita tak nak bawa. Sebab akan ada orang tidak setuju. Tapi bila tuan-tuan tak berhati, tuan-tuan balik buka. Dan tuan-tuan balik buka, kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Al-Qurtubi, ini saya sebut tafsir Jalalain saja. Kalau tuan-tuan balik buka tafsir Ibn Katsir, ini tafsir Tabari, tuan-tuan akan faham. Tuan-tuan akan faham benda ini semua. Tapi oleh kerana masa kita agak singkat, maka saya harap tuan-tuan study. Saya nak habiskan ayat ni saja pada malam ni. Kemudian dalam tafsir Ibn Katsir, kita tengok, takkan tuan-tuan nak tolak Ibn Katsir?
Tabari, Qurtubi, ini mu'tabar tuan-tuan. Bukan saya, dia kata apa? Qala Ali ibn Abi Talib. Kata Ali ibn Abi Talib, qala Ali ibn Abi Talha an Ibni Abbas. Jadi ini pendapat Ibnu Abbas. Apa makna orang yang menyeleweng pada nama Allah? Yaitu at-takdzib, al-ilhad, at-takdzib, yaitu orang yang mendustakan nama-nama tadi. Jika dia menolak mana-mana satu daripada 99 nama, tak kiralah dia Islam ke tak Islam ke, maka itu dipanggil mulhid, yaitu orang yang menolak kalimah Allah, orang yang menolak hakikat Allah. Wa aslul ilhad fi kalamil Arab, dalam pengucapan orang Arab, ilhad itu maknanya menyimpang, itu iaitu al-udul anil qasdi. Bila dia menyimpang, menyisih ke tepi daripada tujuan asal. Apa tujuan asal Allah? Apa tujuan asal? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita membawa pandangan, pemikiran yang tidak mendekatkan manusia kepada mentauhidkan Allah, ingat kita mengajak mereka untuk merendah-rendahkan martabat Allah. Kita mengajak mereka supaya terima ideologi manusia, bukan menerima risalah Allah yang Allah Ta'ala mahu. Apa dia al-udul anil qasdi? Yaitu al-mail, ada rasa cenderung, wal jur, ada rasa jahat, wal inhiraf, dan ada rasa menyeleweng. Wa minhu, dan di antara makna ilhad ini ialah al-lahadu fil qabri. Makna ilhad, menyeleweng ini sepertilah lahat dalam kubur. Lubang lahat dalam kubur itu dipanggil lahat kerana dia satu sudut yang agak menyisih daripada kubur itu sendiri. Itu cuma. Sebab apa dia dipanggil lahat? Linhirafihi, kerana dia adalah satu sudut yang menyiring, yang menyisih ataupun cenderung ila jihatil qiblah, kepada arah qiblah, an syamtil hafi, daripada lubang yang kita lihat. Jadi ini tuan-tuan sekalian hakikat. Maka apa-apa sahaja yang tidak membawa manusia untuk mentauhid Allah, kita cakap siang malam, itu tidak ada untung. Ini Ibnu Abbas kata. Kemudian dalam tafsir At-Tabari dia sebut lagi, aslul ilhad fi kalamil Arab, al-udul anil qasdi. Imam At-Tabari sebut wal jur anhu, yaitu mengelak daripada menuju kepada arah yang betul dan menyeleweng daripadanya, wal i'rad, ataupun menunjukkan suatu ketidakinginan. Kemudian perkataan ilhad ini yusta'mal fi kulli mu'awwash, pada semua benda yang dibengkokkan ghair mustaqim, iaitu benda yang tidak lurus. Itu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu makna asal ilhad. Jadi secara ringkas, setakat yang kita bincang malam ni, kita baru selesai kepada aspek bahasa yang saya sebut tadi itu, iaitu kalimah Allah dari sudut morfologi. Apa makna morfologi? Ya, ini sudut kalimah atau makna asal perkataan ilhad, dan makna asal perkataan Allah, dan makna asal kalimah ism yang ada sebelum perkataan Allah. Untuk minggu hadapan insya-Allah kita akan sambung kalimah Allah, perkataan al-basmalah itu dari sudut ungkapan bismillah, iaitu dalam konteks makna yang dipanggil sinteks ataupun kehendak ayat. Jadi tuan-tuan sekalian, mintalah tuan-tuan semua buat pembacaan tambahan. Apa yang kita bincang ini hanyalah mukaddimah saja tuan-tuan, iaitu kulit untuk kita mulakan kajian seterusnya bukan saya. Tuan-tuanlah buat pembelajaran dan carilah ulama-ulama yang lebih adil. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang kurang itu adalah kelemahan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan al-basmalah dari sudut sinteks. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.